أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma ya Allah, di pagi yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah agar kami dapat berpegang kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga agama yang dibawa oleh bapa kami Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalah kami ya Allah di landasan Islam, dan berilah kepada kami ya Allah satu anugerah perwatakan Islam, perwatakan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami daripada mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah dalam hati kami ya Allah ingatan kami kepadamu ya Allah, kecintaan kami kepada dirimu ya Allah, dan begitu juga kasih dan sayang kami yang tidak berbelah bagi kepada kekasihmu ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar diberi keampunan segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah permulaan kehidupan pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, kehidupan yang baik ya Allah, kehidupan yang sentiasa mendapat suatu pujian daripada-Mu ya Allah. Pilihkanlah kami ya Allah, kami daripada kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah, yakni hamba yang beramal dengan amal yang saleh, hamba-Mu ya Allah daripada kalangan yang menjauhi daripada perkara-perkara dosa dan maksiat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana was salatana wa ibadatana wa majlisana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, Sabtu tanggal 8 Ogos 2020 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1441 Hijriah. Semoga kita bersama dalam keadaan indah ceria pada pagi ini untuk menuntut ilmu bersama Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sebentar tadi kita bersama untuk doa pembukaan pagi ini bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Halim Din bersama dengan kita untuk memulakan pagi ini dengan indah dan ceria. Dan sidang penonton, apa khabar? Orang tua kita mungkin berada dengan kita ataupun berada di kampung halaman. Sudahkah kita menghubungi mereka untuk bertanya khabar? Tanyakan pada diri kita, adakah sudah ataupun belum? Sama-sama kita renungkan pagi ini. Baik, sidang penonton yang istimewa pada pagi ini, kita bawakan kepada anda bakal kita pergi ke Mekah melalui live sebentar lagi di sidang video bersama dengan salah seorang peserta yang
dapat pergi rezeki, dapat pergi menunaikan ibadah haji pada tahun ini. 1 dari 8 peserta dari rakyat Malaysia. Siapakah dia, sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda. Dan seperti biasa, bagi penonton yang ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, yakni pendamai Al-Islah, boleh pergi ke 3 saluran kita. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau nak WhatsApp di talian 011123364480, atau nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita buat secara langsung. Bagi mereka yang mungkin pagi ni tak berkesempatan untuk melihat di Kecil TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tapi jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Tadi saya sebutkan di awal tadi kita buka dengan bacaan doa dari Al-Fadil Ustaz Halim Din. Ini dia bintang ilmuwan yang kita bawakan khas. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Dai? Sihat alhamdulillah. Sudah bersedia untuk membincangkan topik pendamai pagi ini Ustaz. Mudah-mudahan damai kita insya-Allah. Mudah-mudahan damai kita insya-Allah. Dan penonton di rumah juga sudah bersiap sedia untuk mendengar dahulu mukadimah perbincangan berkenaan dengan topik pendamai Al-Islah pada pagi ini. Jom kita bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi. Syukur kita kenapa dipilih oleh Allah pada pagi ini di antara kita daripada kalangan umat Islam yang berada di dalam negara kita, jutaan umat Islam. Allah memilih kita pada pagi ini berada tuan-tuan di dalam suatu majlis yang disebut sebagai majlis perkongsian ilmu. Masya-Allah. Tanyalah Ustaz, pada pagi ini kita nak bicara iaitu tentang al-islah ataupun pendamai Dai. Dan sebelum kita nak meneruskan dengan perbincangan lanjut, sudah tentulah kita melihat agama Islam ini yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya suatu ketinggian nilai. Tidak sama dengan agama-agama yang lain. Sebab itu disebut sebagai Islam ni agama yang sejahtera. Selalu kita berwirid selepas daripada solat. Barangkali selepas subuh tadi pun kita berzikir dengan menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Nak menceritakan bahawasanya inilah Islam. Menyatakan bahawa Allah yang disebutkan tadi, Allahumma antas salam. Tuhan, engkaulah Tuhan yang as-salam. Daripada engkaulah Tuhan, kita mendapat suatu keselamatan. Dan juga kalau kita katakan Dai, kedamaian. Dan juga yang kita nak menuju kehidupan ini pun juga adalah menuju iaitu kepada sesuatu yang disebut sebagai tempat yang damai, iaitu tidak lain tidak bukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita melihatkan tadi bahawa Islam yang telah diletakkan oleh Allah agama yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama yang paling tinggi melainkan agama Islam. Kenapa? Kerana Islam itu adalah agama yang menciptakan suatu kehidupan yang selamat, yang disebut Islam menciptakan suatu kehidupan yang damai. Islam menciptakan suatu kehidupan iaitu kita tidak menjadi manusia yang akan gagal di akhirat. Ini yang kita nak lihat. Kerana itulah bila kita lihatkan tadi Dai, bila tajuk yang disebutkan tadi al-islah, yakni pendamai, daripada kalimah yang disebut aslah yuslihu islaha, yakni yang dikata oleh para alim ulama, islah itu kata Ibnu Manzur sebagai lawan kepada kerosakan fasad. Bila tuan-tuan disebut kerosakan, maknanya lawannya itu adalah kita nak suatu kedamaian, keelokan. Maka disebut oleh para alim ulama,
menyatakan bahawasanya al-islah itu ialah kita menghilangkan kerosakan ataupun mendirikan semula sesuatu yang telah runtuh ataupun rosak. Ini maknanya kita disebutkan tadi, bila katakan islah ialah kita menghilangkan kerosakan da'i. Maknanya kita nak ambil sesuatu yang lebih baik daripada yang telah rosak tadi, maka kita nak memperbetulkan, memperelokkan, memperbaiki. Kemudian di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Muyassar dinyatakan bahawa islah itu bermaksud memperbaiki kerosakan atau menghilangkan permusuhan dan perpecahan di dalam kalangan umat manusia, dan juga disebut oleh ulama dia adalah disifatkan sebagai memperindahkan sesuatu. Jadi maknanya kita nampak bila datangnya agama Islam, dia nak memperelokkan sesuatu daripada yang rosak dan nak memperbaiki, dan begitu juga nak menghilangkan di antara permusuhan di antara dua golongan ataupun pihak-pihak yang berbalah ataupun yang bertelingkah. Kerana itu Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah menyatakan setiap manusia itu perlu memperbaiki hubungan di antara satu sama lain dan akhirnya akan mewujudkan suasana hidup yang harmonis. Ini yang disebutkan tadi, agama yang damai, agama yang indah, agama yang selamat, agama yang sentiasa mematuhi perintah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebut sebagai Islam Islam is a religion of peace. Maknanya agama Islam ni agama yang aman, agama yang selamat, agama yang damai. Cuma manusia, bila mana mereka itu rakus, manusia bila mana mereka menolak yang disebut istilah keamanan kerana nafsu mereka tamak, mereka berebut dengan kekuasaan dan seumpamanya, akhirnya da'i. Tuan-tuan sekalian nampak daripada satu bentuk kumpulan kemudian dia turun sehinggalah kita lihat manusia itu berperang, mereka itu berkecamuk dan mereka itu hanya melihat kepada nafsu dan tidak lagi melihat kepada jiwa hati yang disebutkan tadi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana ini berlaku, perlu kita mengislahkan, perlu kita mendamaikan baik pada diri kita dan juga pada orang yang lain, dan dalam konteks yang lebih besar lagi iaitu hubungan di antara negara dengan negara. Tidak ada manusia da'i dan tuan-tuan sekalian yang menginginkan kemusnahan. Tidak ada manusia yang tidak mahu orang kata apa dia melaksanakan sesuatu yang disifatkan sebagai hidup yang lebih baik daripada yang baik. Semuanya mencintai ataupun berharap agar kehidupan kita kehidupan yang harmonis, tidak ada ketegangan, dan kita tidak mahu berlakunya permusuhan berterusan sebagaimana yang disebut perbalahan di antara kaum Aus dan Khazraj pada waktu zaman Nabi SAW sampai ke Yathrib pada dalam peristiwa hijrah. Bayangkan 215 tahun Aus dan Khazraj, mereka itu berbalah, kemudian mereka bergaduh. Bila Nabi sampai ke Yathrib, ketika itu sentuhan Nabi tidak lain tidak bukan, tuan-tuan sekalian, sentuhan Nabi itu tentang akidah. Nabi sentuh dan Nabi dapat damai islahkan da'i, tuan-tuan sekalian, dengan menyentuh aspek keimanan, keyakinan diri seseorang itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Itu sebagai mukadimah da'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan bicara kita pada pagi ini. Wallahu a'lam. Subhanallah, mukadimah di situ memberikan satu tamparan hebat pada kita. Islam agama yang sejahtera, agama yang damai, tetapi manusia itu sendiri yang tak nak mencari kedamaian dalam kehidupan mereka. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, saya nak ajak anda semua untuk berfikir bila mana disebutkan tentang pertelingkahan, pergaduhan ataupun permusuhan, akan ada 3 jenis golongan yang sentiasa akan timbul. Yang pertama, kita akan melihat ada golongan yang hanya menjadi pemerhati, melihat tanpa melakukan apa-apa benda untuk mendamaikan. Yang kedua adalah golongan yang menjadi istilah kita sekarang yang digunakan sebagai batu api, mereka yang menambahkan lagi perkara yang tidak baik bila mana berlaku pertelingkahan. Dan yang ketiga kita akan lihat mereka yang berada dalam golongan yang cuba untuk mendamaikan di antara satu sama lain. Mungkin ada 2 yang bertelingkah, yang ketiga itu menjadi
pendamai. Hebat. Baik, itu yang patut kita fikirkan. Sidang penonton, bersama-sama kita ambil soalan di Facebook rasmi Tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita, Tuan Imran Syakir. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ada dua soalan di situ. Yang pertama, bagaimanakah konsep al-islah membantu dalam menjadi pengikat hubungan sesama manusia, yakni hablum minan nas? Dan soalan yang kedua, adakah terdapat konsep berdamai, yakni al-islah, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan hubungan hablum minallah, dan jika ada, bagaimana pula caranya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Imran Syakir atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Baik. Untuk soalannya, jawapannya. Terima kasih yang bertanya. Kita lihat tuan-tuan dan perempuan sidang penonton sekalian, Da'i. Bila disebutkan tadi ada dua. Maknanya hubungan manusia yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Disebut sebagai hubungan vertikal dengan Allah, dengan Khalik pencipta. Yang kedua disebut sebagai hubungan hablum minan nas ataupun hubungan horizontal. Bila kita bicara tadi tentang adakah kita ini dihubungkan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan islah, adakah perlunya kita islah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Berbalik kepada maksud tadi Da'i. Bila dikatakan Islam tadi agama yang sejahtera, agama yang aman, agama yang selamat. Bila mana kita nak selamat, bila kita nak aman, bila kita nak sejahtera, sudah tentulah. Yang pertama sekali, asasnya, pokoknya hendaklah kita perbetulkan diri kita, iaitu dengan keyakinan, iaitu tidak lain tidak bukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama meletakkan bahagian islah ini, sekurang-kurangnya ada 5 bahagian. Yang pertama disebut sebagai islah al-aqaid. Maknanya kita perlu memperbaiki diri kita. Kalau sekiranya dah rosak, maka kita perlu repair, kita perlu perbaiki, iaitu keyakinan kita tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena yakin wujudnya Allah, kita kena betul-betul mantap iman kita. Sebab itu jambatan hubungan diri seorang hamba dengan Allah tidak lain tidak bukan pada ibadah solat. Pada ibadah solat. Bila mana orang tu solat, maka dia akan membina jambatan diri dia dengan Allah sekaligus. Ini yang disebut sebagai satu usaha, effort ikhtiar kita sebagai hamba untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri kita tadi. Keyakinan kita dah mantap dengan Allah, maka kita nampak Allah Subhanahu wa taala sentiasa menolong kita, Da'i. Tuan-tuan sekalian, tetap menolong kita walaupun dalam keadaan macam mana pun susah. Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. In tansurullah yazurkum. In tansurullah yansurkum, kamu tolong aku, kata Allah, maka aku akan tolong kamu. Nampak? Sebab itu kita ambil sejarah Nabi SAW. Bila mana di setiap peperangan yang Nabi berada ataupun terlibat, Nabi tidak takut sedikit pun dengan kekuatan musuh. Daripada 300 tentera Badar, tentera Islam, bayangkan musuh lebih kurang 1000 orang. Adakah Nabi takut? Adakah Nabi gusar? Tidak sekali-kali, tuan-tuan. Kenapa? Nabi telah memperbaiki dirinya, iaitu tadi hubungannya dengan Allah. Di sini wujudnya islah yang disebutkan tadi, dalam keadaan mencetuskan suasana yang selamat, yang sejahtera dan damai. Kerana keyakinan yang ada pada Nabi SAW dengan Allah itu terlalu kuat, tuan-tuan. Akhirnya, nampak? Akhirnya Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah dan tentera-tentera Islam pada waktu itu di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, kata Allah. Sesungguhnya pada waktu itu tentera-tentera Islam dalam keadaan adillah, lemah, kemudian tiba-tiba Allah hantar pertolongan. Ini antara kejayaan dan kemenangan orang yang dia berhubung dengan Allah tadi, dan sekaligus dia akan mendapat suatu keislahan, kedamaian hidup dan kesejahteraan dan keselamatan hidup. Mereka kata ulama yang kedua disebut sebagai islah al-ibadah. Maknanya kita damai, kita islah tadi yang disebut dari sudut apa dia? Dari sudut al-ibadah, yakni penyucian jiwa. Kerana itu Islam meletakkan bimbingan pada diri manusia itu daripada iman yang ada tadi, kemudian akhirnya mewujudkan suatu pengabdian diri kepada Allah, pelaksanaan segala apa yang Allah perintah, semayangnya, puasa, zakat, haji apa semua, tidak lain tidak bukan tazkiyatun nafs. Akhirnya dapat menyucikan jiwa.
Jadi kita sebut 2 dulu, ya, 3 lagi insya-Allah kita akan menyusul. Dan apa yang saya nak sebutkan tadi bermakna selain daripada kita meletakkan diri kita tadi sentiasa islahnya pada diri dengan Allah, dan yang keduanya ya perlunya kita berdamai. Sudah tentu hubungan yang biasa scratch tercalal kita tidak lain tidak bukan antara manusia dengan manusia. Ada manusia dai, tuan-tuan sekalian, dengan sifat dendam, kemudian ada sifat iri hati, dengki dan sebagainya. Macam dai sebut tadilah, di antara ada manusia yang disebut hanya memerhati, dan bila mana berlakunya pertelingkahan, pergaduh. Yang kedua, ada yang melibatkan diri untuk menjadi pendamai umpama. Yang ketiga, maka ada yang ini takut ni dai. Ini jenis ni tuan-tuan ramai. Siapa dia? Mereka yang disebut sebagai firestone, batu api. Yang ni ramai. Sebab itu kita harapkan supaya ya kita tidak tergolong golongan yang memerhati sahaja, dan yang ketiga tadi lagi teruk, yakni golongan yang mencetuskan lagi perbalahan, ya, mengapa dia lagi orang kata menghasut di antara dua pihak, macam cerita Aus dan Khazraj, ya, yang berada di tengah-tengah mereka itu yang nak menyemarak lagi pertelingkahan ialah puak Yahudi. Berkenaan dengan cerita Aus dan Khazraj tu agak menarik untuk kita bincangkan, tapi kita simpan dulu untuk kita berehat seketika. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz. Sebentar lagi kita akan bergabung sekali lagi. Berehat seketika. Tak perasan iklan. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz pencinta ilmu sekalian. Masih bersama untuk menantikan kupasan dan perbincangan berkenaan dengan Al-Islah, pendamaian. InsyaAllah semoga dapat memberikan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita. Nilai tambah pada ilmu bersama dengan bintang ilmuwan kita, Ustaz Halim Din. Kalau tadi kita menyebutkan berkenaan dengan Hablum minallah dan Hablum minan nas, bagaimana pendamaian itu dapat menjadikan hubungan baik di antara kedua ini. Dan tadi ada disebutkan Ustaz berkenaan dengan kisah Aus dan Khazraj sebentar tadi. Jadi mungkin kita nak dengarkan sambungan berkenaan dengan kisah tersebut. Baik, silakan Ustaz. Baik, kalau kita lihat menyusul kepada sirahnya, kita nampak Aus dan Khazraj ini bertelingkah, bergaduh, berpuak-puak yang disebutkan tadi. Padahal mereka daripada satu kaum yang mulanya elok damai, kemudian hidupnya dalam keadaan rukun, tetapi disebabkan hanya dengan seekor unta je Allah tuan-tuan, dengan seekor unta saja bergaduh, berbalah, dan jadilah tadi di antara mereka yang mengambil kesempatan. Ini puak-puak Yahudi. Dicucuk, akhirnya bertelingkah, bergaduh mereka di antara satu sama lain sehingga ya mereka membunuh di antara satu sama lain. Allahu Akbar. Ini yang kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah berlaku suatu peperangan. Bila berlakunya suatu peperangan yang disebut ini tuan-tuan, kerugian yang cukup besar. Kita tengok perang di antara Iraq dan juga negara-negara Arab dulu, kita nampak tidak ada keuntungan apa-apa pun melainkan kemusnahan. Dan begitu juga kalau sekiranya perbalahan itu di antara suatu kaum, maka nampak 200 tahun lebih berlakunya tadi, iaitu perbalahan, pertelingkahan yang tidak damai. Akhirnya Nabi SAW sampai di Yathrib dalam peristiwa hijrah, maka disebut kata Nabi SAW, ya ayuhan nas absyus salam. Wahai manusia, maka sebarkan salam. Bila mana Nabi sampai ke Madinah, maka Nabi suburkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu, selamat sejahtera ke atas kamu. Sebab itulah bila mana Islam datang tuan-tuan, Islam memberi kedamaian, kesejahteraan. Dan sememangnya orang-orang Aus dan Khazraj sudah menanti-nantikan kedatangan, welcome seorang manusia yang agung, seorang manusia yang hebat. Bahkan Michael H. Hart, seorang cendekiawan Yahudi, bukan orang Islam, Yahudi. Dia kaji untuk melengkapkan kajiannya, dan
dia nak buat suatu buku yang disebut sebagai the 100 most influential person in history. 100 orang tokoh yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Dia melihat bukan Mahatma Gandhi, dia melihat Nabi Isa AS. Dia juga melihat bukan Siti Maryam. Dia melihat bukan Carlos Slim Helio, tokoh kekayaan dunia yang hebat. Tycoon telekomunikasi Meksiko. Tetapi dia melihat orang yang paling layak diletakkan di top ranking dalam buku yang dicipta ataupun yang ditulis itu tidak lain tidak bukan nama yang disebut adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar. Nama yang diletak the Prophet Muhammad yang paling atas sekali sebab ada dua. Dia merujuk kepada kejayaan Rasulullah. Yang pertama, dia kata Rasulullah berjaya di dalam mengembangkan agama. Dan yang kedua, tuan-tuan, Rasulullah berjaya mengembangkan dunia. Allahu Akbar. Da'i, nampak? Ini kehebatan seorang manusia yang azim, yang agung. Nampak? Bukan sekadar akhirat tetapi dunia. Di antara dia seorang yang menjadi pendamai, maka kita pun begitulah sunnahnya. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat mendamaikan perbalahan, pergaduhan, pertelingkahan di antara dua puak ataupun dua golongan dan juga yang lain-lainnya insya-Allah. Mudah-mudahan. Betul, mudah-mudahan kehidupan kita kehidupan yang berdamai dan tidak mau bertelingkah, tapi yang lebih baik dan lebih hebat daripada itu, kita menjadi seorang yang mendamaikan orang lain yang bertelingkah. Itu satu benda yang cukup hebat dalam kehidupan, bukan calang-calang orang boleh melakukannya. Baik, sidang penonton, jom kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan juga. Yang pertama, usaha mendamaikan persengketaan peringkat antarabangsa sering menemui kebuntuan. Pada pandangan Ustaz, apakah ciri-ciri pendamai yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dipraktikkan oleh pendamai sekarang ini? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah seorang anak boleh memainkan peranan sebagai pendamai yang bijak untuk ibu dan ayah masing-masing yang mencari jalan keluar daripada ikatan perkahwinan mereka? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih Puan Rahimah Saud soalan yang ditanyakan. Yang pertama katanya bagaimana ciri Rasulullah sebagai seorang pendamai yang hebat, dan soalan yang kedua berkenaan dengan contohlah mak dan ayahnya bergaduh bertelingkah mencari jalan penyelesaian, nak bercerai lah mungkin, tapi anak sebagai pendamai ketika itu. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih tuan yang bertanya, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksud dia apa dia? Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu terdiri ataupun terbenanya di antara satu sama lain di atas ikatan ukhuwah, persaudaraan. Hijrah akan berlaku bila mana kita melihat sebagai kebenaran itu adalah yang terbaik. Dan kalau sekiranya sudah berhijrah, maka kita lihat akan mencetuskan kalau sekiranya puak yang bergaduh tadi, maka mereka akan bersaudara. Dan bila mana Allah sebut mereka di antara orang yang beriman tadi berbalah, bergaduh tuan-tuan, Allah perintah fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kamu mengislahkan, hendaklah kamu memperelokkan balik hubungan di antara mereka tadi yang bergaduh. Sayang tuan-tuan, kalau orang Islam, bahkan kalau kita kata negara Islam yang bertelingkah, negara Islam yang berperang di antara satu sama lain, Allah, ruginya satu negara Islam, sumber kekayaan negara Islam dengan minyak dan seumpamanya. Tiba-tiba bila mana berperang tuan-tuan, akhirnya ruginya adalah negara Islam sendiri, dan sudah tentulah orang Islam hidup dalam keadaan kemelaratan, ya, berlakunya kemusnahan, berlakunya kerosakan dan seumpamanya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, ya, Nabi memperelokkan hubungan negara Islam Madinatul Munawwarah. Di antara Nabi menghantar surat kepada pemimpin-pemimpin Kaisar Romawi dan seumpama dengannya. Nabi menulis antaranya, Nabi kata pada dia, aslim taslam.
Nabi kata aslim taslam da'i. Maknanya apa dia? Islamlah kamu. Terimalah Islam, maka kamu akan berdamai. Maknanya terimalah Islam, kamu akan sejahtera. Terimalah Islam, maka kamu akan dapat suatu keseronokan. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak menerima Islam, padahnya, ini yang kata akibatnya da'i, tuan-tuan sekalian, tengok. Kan itu kalau katakan ciri pendamai tadi, seorang manusia yang agung, Nabi SAW bukan jenis manusia yang suka kepada pergaduhan, pertelingkahan, apatah lagi peperangan. Bukan maksudnya lebih daripada 27 peperangan yang Nabi sertai bermakna Nabi suka perang, tak? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Baqarah. Ya, Allah menyatakan yuqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Maknanya apa dia? Perangilah kamu dengan syarat apabila kamu diperangi. Nampak? Bukan maksud Islam ni agama yang nak berperang. Kita nampak kenapa negara Islam ni yang tak aman. Mengapa negara Islam ni nak berperang selalu? Mengapa di antaranya orang Arab, Saudi dengan Yaman dan seumpama dengannya? Mereka ni seronok sangat berperang ke? Kalau ikut dengan doktrin ataupun dengan Nabi tadi, Rasulullah SAW meletakkan yang disebut islah as-siyasah, maknanya berdamai dari sudut politik ataupun kita kata sebagai hubungan di antara negara-negara luar. Kerana itu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ya, di Madinatul Munawwarah ada Yahudi, ada Nasara. Yahudi dan Nasrani mereka meletakkan suatu penghormatan yang amat tinggi kepada negara Islam yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW, sebab mereka tahu Nabi tak suka pergaduhan, Nabi tak suka peperangan, sebab bila berlaku pergaduhan, peperangan, berlaku banyak kerugian. Maknanya kehidupan jadi masalah, cacat dan seumpama ekonomi akan menjadi masalah. Maka kerana itu kita lihat Nabi SAW yang memimpin, maka meletakkan tadi nilai akidah itu yang lebih utama. Kita hormat di antara satu sama lain dan semua. Yang kedua tadi, dan soalan kedua tadi tak berkenaan dengan ibu dan bapa yang bertelingkah sebentar tadi, anak sebagai pendamai. Tapi sebelum kita jawab soalan tu, kita ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tuan, siapa di sana? Saya Encik Ilyas daripada Aitan Pulau Pinang. Tuan Ilyas dari Aitan Pulau Pinang. Ya, soalannya tuan. Assalamualaikum dan Yazrin dan juga Ustaz Halimudin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Soalan saya, Nabi Muhammad adalah role model yang terbaik. Diturunkan untuk menyempurnakan akhlak dan juga menurunkan Quran dan juga sunnah. Jika orang-orang Islam mengamalkan sunnah dan juga Al-Quran, nescaya saya ingat orang Islam dan juga bukan Islam akan melihat dan kedamaian itu akan terselah lah. Tapi apa pendapat Ustaz jika kita mengikuti role model Nabi Muhammad, akhlak beliau dan juga Al-Quran dan Sunnah, mentadabbur Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan mempermirkan akhlak kepada bukan Islam. Minta pencerahan daripada Ustaz. Apakah betul yang saya katakan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih tuan bertanya soalan berkenaan dengan bagaimana kita mengikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada akhlaknya dan juga Quran yang agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti segalanya, maka akan terselahlah akhlak peribadi yang cantik dan kedamaian itu katanya sebentar tadi. Dan disebutkan oleh tuan yang bertanyakan sebentar tadi, adakah benar macam itu ataupun tidak, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada tuan yang bertanya. Kalau kita lihat yang disebut akhlak Nabi itu kan khuluqul Quran, maknanya akhlak Nabi ini akhlak Quran. Segala apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran, Nabi yang praktis, maknanya Nabi mengamalkan. Di antara kalau kita rujuk kepada surah Hud ayat yang ke-88, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Maksud sungguhnya kata Allah, Nabi itu menyatakan bahawa aku, yang disebut aku itu makna Nabi SAW, aku hanya bertujuan untuk memperbaiki sedaya upaya aku, kata Nabi. In uridu illa al-islah, maknanya Nabi yang diutuskan oleh Allah
Di antaranya Nabi menyatakan aku ini bertujuan untuk memperbaiki, mengislahkan, mendamaikan tadi dengan sedaya upaya aku, dan dimaksudkan kata ulama mufassir yakni segala kekuatan yang ada pada Rasulullah dan segala kemampuan yang ada pada Nabi. Begitulah yang Nabi menyerah kepada Allah, ya, harap kepada Allah agar akhirnya pertolongan Allah sampai. Kan itu Nabi seorang manusia yang tidak pernah putus asa. Walau bagaimanapun Nabi dilakukan, dihina, diejek, ditohmah dan seumpama dengannya. Kita ambil contoh dalam hijrah awal Nabi di Taif umpamanya. Bagaimana kaum Bani Saqif ketika itu menolak ataupun tidak menerima dakwah Nabi. Sedangkan Nabi sampai ke Taif tadi antaranya aku bertujuan untuk mengislahkan, nak baiki akidah manusia daripada menyembah kepada Taghut ataupun berhala dan seumpama dengannya, maka kembalilah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara tugas peranan seorang Nabi Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tugas seorang Nabi tadi nak mengislah, menyeru kepada manusia supaya sembahlah Allah. Ini pengislahan. Maka tinggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Apakah daya? Hanya Nabi kata tadi, aku termampu, mastata'tu. Maknanya itu yang aku mampu. Dan selebihnya bertawakal dan mengharapkan pertolongan daripada Allah. Apa yang berlaku di Taif. Mereka tidak menerima Nabi. Mereka halau Rasulullah. Ketika itu Jabal, Bukit Da'i, tuan sekalian, ya, menyatakan, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau mahu kami musnahkan kaum Bani Saqif yang menghalau, yang menganiaya, yang hina engkau, wahai Muhammad, pastinya mereka itu akan hancur sehancur-hancurnya. Tetapi akhirnya Nabi kata, wahai bukit, ya, aku tak perlu sedikit pun apa yang kamu, ya, yang kamu tawarkan kepada aku tadi untuk kemusnahan mereka, tapi biarkan aku terus berdoa. Ya Allah, Nabi terus berdoa, tuan-tuan. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak tahu, dan engkau berilah petunjuk kepada mereka, ya Allah. Dan aku mengharapkan satu hari nanti zuriat-zuriat mereka menjadi zuriat anak-anak orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, Allahu akbar. Inilah antara yang Nabi praktis, yang Nabi amalkan. Nabi tak suka nak merosakkan hubungan di antara, walaupun Nabi tahu mereka itu orang yang bukan Islam ataupun akidah taghut, dan Nabi adalah akidahnya akidah menyembah kepada Allah. Dalam perkara dakwah, maka ini antara strategi, ya, kita kena bersabar, bertenang dulu, maka kemudian kita akan mengecapi satu kenikmatan, kemenangan yang cukup besar. Dan akhirnya nampak sehinggalah hari ini, tuan-tuan, tengok di Taif, yang kita ziarah Taif, bagaimana Taif yang sudah aman, yang sejahtera, bahkan yang kita seronok pergi ke Taif, tempat pelancongan dan, ya, orang kata apa dia, pergunungan yang tenang dan seumpama dengan ini. Baik, itu antaranya. Hebat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedang penonton, selepas ini kita akan ada sidang video bersama dengan salah seorang jemaah haji Malaysia tahun 2020. Nanti kita saksikan. Terima kasih diucapkan kepada semua pencinta ilmu dan juga keluarga besar Tanyalah Ustaz. Berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali bersama sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita membincangkan topik akhlak berkenaan dengan pendamai, al-islah
mereka yang bertelingkar, bergaduh dan bermasa muka, kita yang berada di pertengahan ini menjadi seorang pendamai yang membaikkan keadaan, bukan lagi mengeruhkan keadaan. Baik, sedang penonton, kalau tadi sebelum kita berehat, kita ada tinggalkan satu soalan dari penonton kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan bagaimana jika dua ibu dan bapa bertelingkar sehingga mungkin pada saat-saat yang genting, getir dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang anak itu menjadi seorang pendamai yang terbaik untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Jadi mungkin kita nak dengarkan jawapannya dari Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Dai. Ya. Dan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut berdamai ni biasanya ialah di antara suami isteri yang terkesan lah. Maknanya pergaduhan di antara suami isteri itu lumrah ya Dai. Dai dah kahwin kan? Belum. Belum lagi. Belum lagi. Itu menjadi suatu orang kata apa dia lumrah dan perkara biasalah. Biasa. Orang kata buat kata orang pepatah kita lidah lagi tergigit kan. Maknanya memang itu antaranya kita kata suatu resam dan adat lah. Maknanya suami isteri ya bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Dan yang kita khawatir, ini yang kita khawatir, keadaan pergaduhan, pertelingkahan berlaku itu akhirnya membawa kepada perpisahan dan perceraian. Na'udzubillah min zalik. Tak ada orang yang berhajat ataupun menginginkan sebuah perkahwinan yang dibina di akhirnya dalam keadaan mereka tidak dapat bersatu. Sebab bila mana kita berkahwin, biasa orang berdoa. Ya, doa orang yang orang minta, ya Allah, mudah-mudahan mereka dikekalkan hubungan sehingga ke jannah. Ya, biarlah mereka menjadi pasangan suami isteri til jannah sampai ke syurga. Tapi apakan daya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang kita biasa sebut, ya, tidak ada jodoh dan sebagainya. Walau bagaimanapun usaha perlu. Usaha perlu untuk berdamai di antara suami isteri tadi, yang macam mana tahap pergaduhan mereka itu walaupun kita kata dah teruk sangat dah, ya, tetapi perlu diusahakan lagi. Dan di antaranya kalau kita ambil dari sudut keluarga ya tadi, anak tadi. Anak penting. Ialah mak bapak, mak dah umur 60, bapak pun dah umur 70. Bayangkanlah 70-60 tahun ni bukan orang kata apa dia biasa-biasa punya, orang kata apa dia suami isterinya bertahan sampai umur 70 tahun, tapi jangan kata tak ada umur 70 tahun suami isteri tadi tidak bergaduh. Jangan kata tak ada. Yang kata mustahil mereka bergaduh. Jangan kata mustahil. Berlaku perceraian, perpisahan, ada usia yang di antaranya satu sama lain tadi 60-70 tahun. Bila mana anak tadi sudah besar umpamanya. Ini peranan tadi. Ya, maka anak tadi perlu mendamaikan di antara ibu dan ayah, guna dengan berbagai-bagai metod cara, ya, dengan psikologi dan seumpama. Supaya apa dia? Supaya mak ayah tadi balik hidup berkasih sayang. Balik hidup dalam keadaan mawaddatan warahmah. Mawaddah ni keseronokan, kebahagiaan. Kata ulama tafsir sebelum dapat anak. Dan rahmah, mawaddah warahmah. Rahmah ni kebahagiaan selepas berkahwin mereka mempunyai ataupun memiliki zuriat. Jadi kita lah sebagai anak, ya, kena pesan, kena pujuk, dah lama, dah labah, ya. Alung ni umur dah Alung ni 46 tahun. Maknanya dah nak masuk 50 tahun. Jadi Alung tak fikir apa lagi. Cukuplah kita semua ni nak menuju ke alam barzakh. Kita nak menuju alam akhirat. Kita mak dan ayah kita nak mati dah. Kita fikir satu je. Kalau kita berpisah, mak ayah bercerai nanti, ya, apa yang kita boleh dapati? Tak dapat apa-apa faedah. Sebaliknya, perkara yang sikit, yang kecil, yang akhirnya dibesar-besarkan Allah. Bukannya ayah nak kahwin 2 dah, bukan ayah nak kahwin 3, jauh sekali. Cuma sikit aja. Bila mana ayah suruh buat nasi goreng kampung, mak dia tersilap buat nasi goreng Pattaya. Itu contohlah kita ambil dah. Benda yang simple je, yang ringan. Tapi akhirnya nampak, yang suka perbalahan ni siapa dia? Tak lain tak bukan adalah iblis dan syaitan. Ini nak kena hikmah, kena sabar. Memang nak pulihkan balik, nak islah di antara dua pihak yang bertelingkah suami isteri tadi bukan senang. Tapi kita kata bukanlah suatu perkara yang susah. InsyaAllah
Mudah-mudahan hidup kita rukun sebagai suami isteri, didoakan sejahtera til jannah sehinggalah syurga insya-Allah. InsyaAllah, semoga sejahtera dan damai selamanya dalam hubungan berkeluarga insya-Allah. Baik, sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, kita melihat di skrin TV anda logo ibadah haji tahun 2020 Masihi 1441 Hijrah. Kalau kita dapat lihat di situ, di bawah Kementerian Penerangan Pusat Komunikasi Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan logo Haji 1441 yang akan digunakan oleh semua institusi awam dan swasta yang melaksanakan ibadah haji 2020 baru-baru ini. Logo baru haji telah diubah agar sesuai dengan keadaan semasa dan menggunakan perkataan Bisalam Aminin. Dalam mematuhi SOP pandemik COVID-19 ini, jemaah haji daripada 160 negara telah terpilih untuk menunaikan haji tahun 2020 ini. Menurut Kementerian Penerangan Arab Saudi, perkataan kedua-dua tersebut berasal dari ayat Surah Al-Hijr ayat 46 yang bisalam bermaksud keamanan dan aminin bermaksud kedamaian, sesuai dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu bersama membawa keamanan dan kedamaian operasi Haji 2020. Dan 4 lingkaran dalam logo dengan tulisan 20 dan 41 bermaksud tahun 2020 dan tahun 1441 Hijrah. Di tengah bulatan terdapat kubah hitam bermaksud Kaabah. Itu logo baru ibadah haji tahun 2020 yang cukup hebat dan anda dapat lihat sekali lagi di skrin TV anda. Bisalam aminin, insya-Allah. Salam sejahtera, aman dan juga kedamaian. Baik, sidang penonton, seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kita nak bersama dengan salah seorang daripada 8 orang jemaah haji Malaysia yang dapat rezeki menjejakkan kaki ke sana dan menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dan kita bersama dengan Hajah Fatin Anis Atirah Daud yang salah seorang pelajar Universiti Al-Quran Universiti Mekah dan jemaah haji Malaysia tahun 2020. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Azrin. Ya, Hajah. Selamat pagi. Selamat pagi jemaah Hajah Fatin Anis Atirah Daud. Betul namanya ya? Yes. Betul InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan dan secara langsung kita bersama dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan seluruh warga besar, family, keluarga besar Tanyalah Ustaz ingin mendengarkan sedikit perkongsian dari Hajah Anis berkenaan dengan bagaimana situasi dapat mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, dan kami seluruh warga mengucapkan tahniah dan selesai menunaikan ibadah haji pada tahun ini insya-Allah. Dan bila mana terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun ini dalam keadaan yang cukup unik dan juga lain daripada yang lain, dengan SOP yang cukup ketat dan dapat terpilih dan difahamkan dah hantar sekali permohonan tapi tak diluluskan, betul ya? Ya, memang pada awalnya permohonan saya tidak diluluskan. Dan hantar pula kali kedua. Betul? Yes. Dah hantar. Beberapa hari selepas itu saya menerima SMS mengatakan saya diterima untuk membuat haji, menunaikan haji tahun ini. Dan bila mana dah dapat tahu keputusan dapat nama itu salah seorang daripada 8 jemaah haji Malaysia dan dapat pergi ke sana menunaikan ibadah haji, berapa hari persiapan yang perlu untuk buat persiapan bagaimana? Jadi pada jemaah yang batch pertama diterima, mereka mengambil masa lebih kurang 10 hari untuk menyiapkan diri dari segi fizikal dan dari segi kesihatan, ibadah semuanya, dan juga mereka memulakan kuarantin pada sebelum itu. Jadi kami yang batch kedua, kami menerima dalam 7 hari kami memulakan kuarantin dan persiapan kami untuk menunaikan haji. Ya, kalau sebelum ni, tahun-tahun yang sebelumnya memang kalau daripada sudut persiapan ibadah dan fizikal itu memang kebiasaannya begitu, tapi tahun ni yang unik ya. Dan kepada Hajah Fatin Anis juga berkenaan dengan persiapan dari sudut kesihatan itu macam mana, ataupun telah bersedia dari awal dari sudut kesihatan bagaimana? Dari segi kesihatan, alhamdulillah memang
Alhamdulillah tak ada apa-apa penyakit kronik ataupun dan sebagainya. Tetapi memang kami dibuat swab test untuk buat saringan COVID-19 dan juga untuk buat meningitis injection. Dan kemudian dari situ kami memulakan kuarantin kami. Baik, okey. Dan kita juga nak tahu jugalah berkenaan dengan bila mana dah dapat pergi, dapat melakukan daripada mula sehingga ke habis. Boleh tak Hajah ceritakan kepada kami berkenaan dengan bagaimana proses tawaf, sa'i dan juga bermalam di Muzdalifah, melontar dan sebagainya, dengan mungkin boleh secara ringkas bagaimana keadaan tersebut. Adakah sama seperti biasa ataupun dalam keadaan yang lebih unik dan lain daripada lain? Sememangnya pada tahun ini secara fizikal memang sangat ketara daripada tahun-tahun sebelum. Tengok haji tahun sebelum ini memang berjuta-juta orang di satu tempat, dan pada tahun ini memang sangat jumlah yang sangat sedikit. Kami semua perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang kecil. Dalam satu kumpulan dalam 20 orang, dan dari situ kami dapat ketua kumpulan kami dapat mengawal yakni kami punya masafah, kami punya jarak di antara jemaah, dan juga jika kami pergi ke tempat lain kami dipastikan supaya semua bergerak mengikut satu kumpulan untuk memastikan semua orang dalam kawalan. Kalau kebiasaannya memang dalam keadaan rapat dan berpusu-pusu, tapi kali ini dalam jarak yang cukup selesa dan juga boleh mengerjakan dalam keadaan yang agak tenang jugalah ya, boleh dikatakan macam itu. Tapi dalam tenang dan juga kelainan, kalau dulu boleh berjalan dengan kawan-kawan, rapat apa semua kan, tapi ini dalam keadaan sorang-sorang dan sebagainya. Jadi soalan berkenaan dengan bagaimana keadaan hati ibadat, menjaga hati untuk ibadat pada waktu itu. Ya, seperti zahirnya kita tengok semua pada tahun ini secara fizikal sangat selesa, tidak berebut. Memang begitu. Tetapi saya rasa antara ujian yang ada pada tahun haji tahun ini sebenarnya adalah ujian kepada hati setiap jemaah. Sebabnya kami telah disediakan pelbagai fasiliti oleh Kerajaan Arab Saudi, dan oleh kerana itu lagipun kami pun semua jarak daripada satu sama lain. Jadi masing-masing perlu meningkatkan motivasi masing-masing untuk beribadah, sebab itulah waktu yang sebenarnya untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, menunaikan haji, ibadah kan. Jadi kalau selalunya kita waktu haji, orang akan kata kita boleh tengok teman kita sedang berdoa, sedang berzikir, solat. Kita pun meningkat motivasi kita untuk membuat seperti mereka. Jadi alhamdulillah, sebenarnya warga Malaysia dan Singapura, apabila kami dapat tahu siapa yang pergi pada tahun ini untuk haji, kami telah membina grup WhatsApp supaya kami boleh berkomunikasi di grup ini untuk memastikan semua orang tahu apa yang kami perlu buat sewaktu sepanjang perjalanan haji, dan apa sunnah-sunnah yang boleh kami ikuti. Dan ketua kumpulan kami dalam grup WhatsApp itulah yang sentiasa mengetuai semua dan mengatur juga apa yang kami perlu buat sebagainya. Betul, dan kita difahamkan juga bila mana dah selesai melaksanakan ibadah haji tahun ini, maka jemaah-jemaah haji perlulah kuarantin selama 14 hari untuk keselamatan. Jadi mungkin ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan dalam tempoh kuarantin itu, tapi bukan sekarang untuk kita kongsikan bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz, tapi kita akan kongsikan sebentar lagi. Dan sidang penonton, kita akan bersama sekali lagi dengan Hajah Fatin Anis Atira Daud sebentar lagi untuk sama-sama kita mengikuti apakah
cerita seterusnya berkenaan dengan kuarantin 14 hari dan mungkin ada pesanan dari Puan Hajah untuk disampaikan kepada sidang penonton semua. Jadi mungkin kita akan bersama seketika nanti. Subhanallah, tadi kita mengikuti perkongsian seringkas dari sahabat kita yang berada di luar negara secara sidang video langsung. Kita bukan khas kepada anda seperti tadi bersama dengan Hajah Fatin Anis Atirah Daud, salah seorang pelajar Universiti Al-Quran Universiti Mekah dan salah seorang satu dari 8 orang jemaah haji Malaysia tahun 2020. Perkongsian berkenaan dengan pengalaman haji yang cukup unik, bagaimana dalam keadaan mematuhi SOP, dalam keadaan 160 buah negara sahaja yang dapat pergi, dan satu daripadanya adalah yang kita bawakan khas kepada anda sebentar tadi, perkongsian bagaimana proses untuk pergi dalam keadaan ketatnya dan mengerjakan haji dalam keadaan yang cukup unik dan agak tenang Ustaz macam agak tenang, tak ramai meja itu. Dan satu benda pengalaman yang cukup indah dalam kehidupan. Dan tadi saya ada sebutkan setelah selesai mengerjakan ibadah haji tersebut akan ada kuarantin 14 hari, tapi nanti kita akan bersama dengan beliau sekali lagi untuk kita dapatkan bagaimana proses tersebut dijalankan sehingga selesai. Baik, saya maklumkan awal kepada penonton-penonton untuk mengetahui sambungan seterusnya perbincangan kita tadi bersama dengan Hajah Fatin Anis. Ikuti sehingga selesai Tanyalah Ustaz pada hari ini dan nanti sambungan 30 minit di TV9. Baik, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Masrifah Noor. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara untuk menjadi pendamai al-islah dalam kelompok masyarakat seperti permasalahan di kalangan jemaah masjid hanya disebabkan pendapat yang berbeza dalam hal yang kecil, bermasa muka dan tidak bertegur sapa ketika bertembung di dalam masjid? Siapakah yang bertanggungjawab untuk menjadi pendamai pada mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Masrifah Noor soalan yang ditanyakan, bila mana contoh diberikan kepada kita dalam masyarakat, dalam masjid dan juga surau, perbalahan pendapat berkenaan dengan hal-hal kecil, aircon, pilih air kan. Kan? Sebab itu kecil saja tapi bermasa muka. Jadi siapakah yang paling baik dan paling layak untuk menjadi pendamai? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Azrin, tuan-tuan dan puan-puan. Dan terima kasih pada yang bertanya. Soalan yang biasalah yang disebutkan tadi Da'i, maknanya dalam kelompok masyarakat ni pun tak akan lari daripada perbalahan, cetusan, sehingga daripada kecil jadi besar. Kalau kita lihat tadi di antara yang saya sebut 5 yang disebut ulama islahnya tadi, di antara kategori yang disebut soalan ini kita letakkan sebagai islah al-ijtimai, maknanya nak mengislahkan satu kelompok masyarakat yang bergaduh, yang bertelingkah. Maka bagaimana cara ataupun kaedah yang kita boleh solve problem, overcome that problem, bagaimana kita nak selesaikan masalah ni. Contoh tadi yang kadang-kadang itulah yang sedih yang Da'i dan tuan-tuan sekalian. Perbalahan, pergaduhan ni melibatkan orang-orang masjid, melibatkan kita yang hari-hari bertemu semayang 5 waktu, sehingga akhirnya perkara yang kecil akan jadi besar, tak bertegur sapa. Dan ada sampai peringkat jemaah lari, dah tak datang ke masjid tersebut, dah tak pergi ke surau tersebut, merajuk. Biasalah Da'i, orang masjid surau ni umur dah, kita kata umur pencen 60-70 ni memang sensitif tuan-tuan. Kita tak nafikan. Sentuhan hati Allah, sikit punya hal. Kawan ni tegur umpamanya cara berwuduk ke apa benda ke yang nampak ada masalah sikit,
ataupun kadang-kadang gurau yang berlebih-lebihan pun ada juga kan. Kadang-kadang kita kata nampak orang tua tapi kadang-kadang perangai macam budak-budak umpamanya. Lepas daripada bagi salam, Assalamualaikum, mereka gulung sejadah, mereka baling kawan-kawan ni pun ada juga. Ini gurau yang tak bertempat. Dan akhirnya bergaduh. Dengan sebab tu je kadang-kadang bergaduh. Dah tak pergi, tak jejak kaki dah ke masjid tu. Padahal masjid tak salah pun. Bahkan masjid lah di antara tempat kita nak berdamai kalau ikutkan. Faham, betul. Masjid lah nak ingat. Kalau tuan-tuan sekalian lihat, masjid lah tempat untuk perdamaian. Tapi akhirnya institusi masjid, termasuklah surau, dari tempat berbalah. Ada yang imam berbalah dengan Bilal. Bilal marah. Imam ni, dia je nak jadi imam. Samalah, tak adalah apa dia peluang aku nak jadi imam, kata Bilal. Bilal kata sampai ketua lah, sampai kemati lah, kata Bilal. Aku jadi Bilal. Iyalah, dah memang tugas kau Bilal. Maknanya takkan nak jadi imam. Itu pun kadang-kadang berbalah juga. Tak pernah MC, kemudian tak pernah cuti imam ni. Bagilah sekali-sekali aku nak jadi imam pula. Jadi benda-benda macam ni, ya, dia akan menjadi suatu pergaduhan, perbalahan di antara JK pun tak saya ceritalah. Yang berebut jawatan pun ada juga. Macam-macam hal. Jawatan ni, masing-masing berhajat nak jadi pengurusi. Kemudian usaha apa di SU, masjid dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini berlaku di dalam masyarakat Islam kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kamu berani tegas kata Allah tuan-tuan sekalian dengan orang-orang kafir, tetapi dengan orang Islam ruhama'u bainahum. Hendaklah kamu berkasih sayang. Yang disebut. Dan kalau sekiranya ada masalah sehingga melibatkan dua golongan yang bergaduh, berterusan, berpanjangan, Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, fattaqullah wa aslihu zata bainakum. Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah dan usahakan untuk mereka dengan cara yang hikmah agar mereka berdamai dan jangan putuskan hubungan di antara mereka sebagai saudara Islam. Ini disebutkan tadi. La yadkhulul jannah qati'. Itu dalam hadis yang Nabi sebut. Tidak masuk syurga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Kerana itulah Islam meletakkan tadi hidup yang sejahtera dan masjid dan surau tadi bila adanya aktiviti peribadatan yang disebut semayang itu sebenarnya solatnya, doa, semua ini adalah suatu aktiviti yang sepatutnya mengukuhkan lagi perpaduan, persaudaraan di antara satu sama lain. Dan kalau sekiranya berlaku juga, mereka yang paling layak untuk menjadi pendamai, yang nak islahkan tadi, kita ambil lah. Kalau sekiranya, katakan imam tadi, maka imam ada ilmu agama. Kan kita rujuk imam, kami ni bergaduh imam. Tunjukkanlah satu pengajaran, nasihat dan sebagainya untuk kami berbaik balik. Kami tak mau bergaduh lagi imam, contohnya. Ataupun kita ambil pengurusi masjid. So nasihat ini yang disebut tadi. In uridu illal islah. Maka aku, ni yang disebut oleh Allah, maksud kepada Nabi, bertujuan untuk mengislah, mendamaikan, nak memperelokkan, memperbaiki dengan sedaya upaya yang ada pada diri aku. Maknanya inilah yang kita hajati agar ada orang yang menjadi middleman, orang tengah, dapat mengislahkan, mendamaikan pertelingkahan. Dan jangan ada yang menjadi firestone, batu api, nak menyemarakkan lagi dan nak sampai peringkat mereka itu akhirnya berbunuh di antara satu sama lain. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai peringkat macam tu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikit lagi nak sambung. Bagaimana kesan tuan-tuan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi kata yang pertama, Nabi kata, iaitu bagi orang yang di antara mereka bergaduh, man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damihi. Nabi kata, barang siapa yang tak bertegur saudaranya selama setahun, seolah mereka itu telah menumpahkan darahnya. Allah, setahun tak tegur. Ini bukan kata setahun, dah berapa 10 tahun. Sikit punya hal di masjid, mereka bergaduh tak bertegur. Ingat, seumpama kita sudah menumpahkan darahnya. Dan sekurang-kurangnya kata Rasulullah SAW, kata Nabi apa lagi? La yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathil liyal. Maksud dia apa dia? Tidak halal bagi seorang muslim
yang mereka itu tidak bertegur di antara saudaranya melebihi 3 hari. Tidak halal ni maknanya hukum haram, berdosa. Yang Nabi kata 3 hari cukup dah. Berdosa mereka. Jadi sebab itulah jangan kita menjadikan perbalahan itu daripada kecil sehingga besar, kerana kesannya tadi dosa yang kita lakukan sebenarnya. Wallahu a'lam. Hati-hati walaupun dalam keadaan sekecil-kecil perkara tapi mungkin boleh menyebabkan pertelingkahan, perbalahan dan pergaduhan. Berdamailah sama-sama menjaga satu sama lain, insya-Allah. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan juga Ustaz Halimdin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar. Ya, semoga saya pagi ni. Wagas insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz untuk menjadi seorang pendamai ini bukanlah satu perkara mudah Ustaz. Kerana bukannya dengan masyarakat saja, adik-beradik pun hingga kadang-kadang berselisih pendapat sampai ke akhir hayat tak bertegur sapa. Soalan saya begini Ustaz untuk menjadi seorang pendamai, apakah ciri-ciri ataupun ciri-ciri yang ada pada seseorang itu untuk menjadi seorang pendamai untuk di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat, dan bukannya menjadi pemecah belah dalam adik-beradik ataupun dalam masyarakat setempat. Yang ini yang kita harapkan untuk Ustaz jelaskan pada pagi ini supaya biar tahu jangan keliru, iaitu untuk sifat-sifat yang ciri-ciri yang perlu ada kepada seorang yang dikatakan sebagai pendamai, bukan pemutus silaturahim ini Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. Betul juga kata Tuan Omar sebentar tadi Ustaz. Berkenaan dengan apa yang perlu ada, ciri yang perlu ada pada seseorang untuk menjadi pendamai, bukan pemutus kepada silaturahim. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang niat kita untuk mendamaikan, tetapi dalam masa yang sama jadi pemutus kepada silaturahim. Mungkin boleh berlaku. Jadi Ustaz mungkin ada pencerahan, silakan. Terima kasih Umar Majid. Kalau kita lihat disebut tadi ciri mereka yang nak mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Betul lah. Saya setuju sangatlah dengan apa yang disebut Cik Umar tadi. Biasanya bergaduh ni antaranya juga adik-beradik adanya. Tuan sekalian. Hal harta, sikit punya hal. Bila bapa meninggal, berebut nakkan harta pusaka, bergaduh, berantakan. Mula-mula dah setuju, agree nak bagi cara sama rata harta. Tiba-tiba abang yang sulung pula ambil kuasa veto pula dah. Dia kata aku ni tak jadilah ikut bahagi sama rata. Aku nak ikut faraid pula. Ya, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Sebab rupanya anak abang yang sulung ni, kira anak yang sulung ni banyak hutang. Ini saya yang pengalaman sendiri tuan-tuan. Saya sendiri berpengalaman. Dipanggil untuk mendamaikan ahli keluarga. Memang yalah, bila mak bapak ni dia orang bisnes, meninggalkan harta yang banyak, berjuta. Jadi panggil saya untuk khidmat nasihat bagaimana di antara cara nak agihkan harta semua, sebab dah bergaduh. Jadi saya kata ada 2, cara sama rata boleh ataupun secara faraid. Dan seorang-seorang saya tanya 5 orang. Seorang-seorang daripada yang sulung sampai yang bongsu menyatakan bahawa agree, setuju nak diagihkan harta pusaka dengan cara sama rata. Tak perlu faraid. Bila mana selang ingat sebulan kot, saya jumpa di antara salah seorang ahli keluarga dia. Mencerita Ustaz ingatkan lagi saya yang Ustaz datang rumah bagi khidmat nasihat tentang pengagihan harta apa dia ialah secara faraid dengan sama rata. Mula-mula setuju, tapi abang yang sulung dia buat pula keputusan yang lain. Rupanya dia ada banyak hutang. Jadi dia punya duit dia banyak daripada yang lain. Allah, bergaduh lagi nampak. Ini masalah. Jadi sampai akhirnya tak bertegur siapa. Tapi betul lah. Sampai takutnya pergaduhan, perbalah tadi sampai bawa kepada kematian. Sampai mati pun tak bertegur tadi. Allah, ini yang kita takut tuan-tuan. Ini yang berlaku. Jadi ciri ini orang yang nak mendamaikan antara, kalau kita letak yang pertama, orang tu perlu ada ilmu. Sebab antara cara bagaimana kita nak mendamaikan, yang pertama kita advice, beri nasihat. Yang kedua, menerangkan dan beri pengajaran. Yang ketiga, hikmah. Jadi kalau orang yang ada ilmu, maka kita ambil contoh. Kalau sekiranya di mahkamah masalah hubungan suami isteri nak bercerai, tapi suami tak nak cerai, dia akhirnya peringkat suami minta cerai dengan isteri minta cerai dengan suami tak nak menceraikan, maka mahkamah syariah akan
meletakkan mereka ini pada satu keadaan di mana dilantik sistem hakam. Hakam ni di antara disebut jawatan kuasa pendamai. Yang diketuai oleh pegawai takbir agama. Kemudian dua pihak perlu mencari orang yang boleh dapat menyelesaikan. Maknanya yang dilantik tadi, ya, sama ada keluarga dia sendiri ataupun orang yang berdekatan hampir qarib rakan dan seumpama dengannya. Kedua pihak, sama ada suami dan juga isteri. Jadi contoh tadi, nak melantik jawatan kuasa pendamai tadi, maka kena lihatlah. Tidak ada yang dilantik itu juga dia memusuhi di antara satu sama lain. Kalau kita pilih orang yang memusuhi di antara satu sama lain, tak akan berdamai, tuan. Sebab itu nak pilih, ya, orang yang boleh mendamaikan tadi, orang yang tidak bias, orang yang tidak ada kepentingan, tak ada interest. Jadi orang ni yang paling layak untuk mendamaikan. Tujuan dia tidak lain tidak bukan tadi, bukan nak memecah belahkan, bukan nak memutuskan hubungan silaturahim, tetapi nak mengislahkan, nak memperelokkan hubungan. Kerana itu sifat yang kedua, perlunya dia ada keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala. Maknanya aku ni nak beri nasihat, aku nak menyampaikan sesuatu pengajaran pada mereka, ikhlas supaya mereka dapat berbaik, hidup dalam keadaan harmoni. Kalau kata suami isteri, kalau kata masyarakat, dapat hidup dalam keadaan rukun, ya, masyarakat hidup harmoni. Maknanya yang kedua tadi, ya, disebut sebagai orang yang dikatakan tadi, ya, maknanya selain daripada ilmu, ikhlas. Yang ketiga, maka dia jujur dan benar. Ini perlu ada pada diri seorang yang nak menjadi pendamai. Jujur dan benar ni perlu ada. Sebab kalau tak benar, takut nanti, ya, dia berbohong, berdusta. Tapi ingat, dalam Islam, berbohong itu untuk mendamaikan antara dua pihak adalah sesuatu yang diharuskan. Itu ada hadis dia, nak sebutnya. Cuma jangan ada sesuatu pembohongan yang bersifat merugikan. Tetapi kalau berlakunya pembohongan yang bersifat keuntungan, maka itu adalah harus dalam syarak. Kita nak kena ingat yang tu. Yang keempat disebut, bagaimana pendamai itu juga perlu ada sifat sabar. Yang ni perlu ada. Dan kadang-kadang kalau kita ada pengalaman, tuan-tuan. Suami isteri bergaduh ni. Suami isteri bergaduh depan kita. Kita kata macam mana kita nak berdamai. Yang isteri bercakap, suami bercakap, isteri bercakap. Kita kata jenuh lah. Yang ni kita sebagai orang yang nak mendamaikan, kata jawatan kuasa pendamai, ya, kaunselor dan sebagainya, maka kita kena hikmah. Selain daripada kita kena hikmah. Kita kata bagi suami dulu bercakap. 1, 2, 3, A to Z. Kemudian dah habis, baru pula isteri bercakap. Nampak? Umpama contohlah. Jadi, kalau antara tadi, kedua-duanya bercakap, bila nak selesai masalah? So, tak dapat nak selesai. Jadi, kita dengar dulu apa luahan suami. Kemudian, luahan. Sebab itu, kalau di pejabat agama, dia ada sesi kaunseling antara suami isteri yang bergaduh, maka bila mana, ya, suami isteri datang untuk di kaunseling, ya, salah seorang diminta masuk dulu. Katakanlah suami, masuk dulu. Baik, cerita apa benda yang berlaku dalam rumah tangga, masalah rumah tangga. Kemudian, ya, suami pula keluar, isteri pula dijemput masuk pula. Okey, isteri pun cerita, ya, sampai dalam kelambu, macam-macam hal cerita. Maka akhirnya barulah kedua-duanya dijemput sekali. Maka di sini, ya, pegawai kaunselor tadi yang mengkaunselingkan di antara dua pihak ataupun suami isteri bergaduh tadi, dia dapat merumuskan, beri pengajaran yang baik. Ini yang kata bil hikmah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, kata Allah. Satu, menyeru dakwah itu dengan cara hikmah. Yang kedua, yang disebutkan tadi, mau'izatil hasanah, beri pengajaran yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati ahsan. Kalau sekiranya berlaku, ya, berdialog dan seumpamanya, maka hendaklah dalam keadaan yang tertib, adanya adab dan akhlak. Inilah yang dianjurkan oleh Islam, inilah yang diletakkan oleh Nabi sebagai ketua, ya, kita kata jaksa pendamai lah, kita kata kan. Jaksa pendamai. Jadi dia dah di antara yang mengetuai bila mana adanya pertubuhan Hilful Fudul di Mekah pada waktu itu untuk menyatukan balik perpecahan di antara Bani Asyad, Bani Hashim, Bani Muttalib. Maka Nabi berada di antara di situ pada usia 15 tahun. Tuan-tuan, Nabi 15 tahun, maka Nabi sudah berada seolah macam di satu jawatan jaksa pendamai untuk mendamaikan.
masyarakat orang Arab Quraisy pada waktu itu, walaupun hidup dalam keadaan musyrik, tetapi Nabi suka untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertelaga daripada kaum Arab ataupun daripada bangsanya sendirilah, iaitu Arab Quraisy. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cerita tentang pendamaian untuk mengelakkan pertelingkahan berlarutan sehingga selamanya. Dan kalau tadi ada yang berkongsi dengan kita, bila mana bergaduh sampai ke meninggal dunia dan selamanya bergaduh tak henti-henti. Jadi pendamai itu perlu ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sidang penonton, jangan lupa kita ada sambungan 30 minit di TV9 untuk kita mengikuti sekali lagi bersama dengan Hajah Fatin Anis Attirah Daud berkenaan dengan bagaimana perkembangan beliau setelah selesai mengerjakan ibadah haji tahun 2020 yang cukup unik dan satu kenangan yang cukup indah. Kita berehat, kita tamat di sini dulu di TV3. Saksikan sambungan 30 minit di TV9. Terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Alhamdulillah, selamat kembali bergabung bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz. Semoga masih lagi bersemangat untuk menuntut ilmu pada pagi ini berkenaan dengan apa yang kita bincangkan, pendamai al-islah. Untuk sama-sama kita membaiki kehidupan kita, mesti adalah seorang yang menjadi pendamai ketika mana ada berlaku pertelingkahan, pergaduhan dan sebagainya. Baik, itu satu sifat yang cukup hebat dan kita ambil ciri-ciri yang ada pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW bila mana menjadi seorang pendamai ketika mana ada perkara-perkara yang tak baik berlaku di sekitar kita. Baik, okey, sidang penonton, seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kita akan bersama sekali lagi bersama dengan Hajah Fatin Anis Attirah Daud yang kita bawakan khas kepada anda untuk sama-sama kita mengetahui bagaimana proses mengerjakan ibadah haji pada tahun 2020 1441 Hijrah. Kalau kita fahami dalam keadaan pandemik COVID-19, perlu mematuhi SOP dan banyak perkara-perkara yang patut difahami ketika mana nak menjadi salah seorang jemaah haji Malaysia yang dapat pergi ke sana. 8 orang sahaja yang dapat dan Hajah Fatin Anis salah seorang daripadanya. Jom kita bersama sekali lagi dengan Hajah Fatin Anis Attirah Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita bersua sekali lagi untuk sama-sama kita meneruskan persoalan tadi yang tertangguh sebentar tadi. Dan sebelum tu ramai yang bertanya, kalau di Malaysia di mana daerahnya, negeri mana? Hajah? Dari Selangor. Oh, dari Selangor. Selangor di kawasan mana? Bangi. Oh, kawasan Bangi. Okey, baik. Kalau tadi ada dah sebutkan berkenaan dengan bagaimana proses nak dapat naik nama untuk jadi jemaah haji, dan kita kongsikan juga tadi bagaimana proses secara ringkas tawaf, sa'i, bermalam di Muzdalifah, melontar dan sebagainya dah dikongsikan kepada kita tadi dalam keadaan yang tenang dan unik. Dan kita juga tadi juga ada kongsikan berkenaan dengan bagaimana kuarantin 14 hari setelah balik daripada mengerjakan ibadah haji. Dan kita nak bertanya juga bagaimana keadaan terkini di Mekah, dan kalau kita lihat di Masjidil Haram, ada tak boleh mengerjakan solat 5 waktu di sana? Bagaimana keadaan di sana? Jadi sepanjang kuarantin ini memang kami tidak dibenarkan keluar kerana kami pun diberi seperti ini electronic wristband untuk Kementerian Kesihatan Arab Saudi memantau kami supaya kami tidak keluar dari tempat kuarantin yang telah diregister. Namun tentang di Masjidil Haram, sekarang ini memang tidak ada solat dibuka untuk orang awam di Masjidil Haram. Memang hanya terbuka untuk staf-staf dan pekerja di Masjidil Haram. Namun selepas musim haji ini,
kami telah ada ura-ura yang mengatakan mereka mengambil peluang musim haji ini untuk menganalisis apa yang mereka boleh memperbaiki untuk musim umrah yang akan datang, dan mungkin dari situ insya-Allah mereka akan memulakan mungkin registration ataupun apa-apa cara untuk memastikan umrah akan berjalan lancar selepas ini. Itu masih belum boleh lagi untuk solat 5 waktu di Masjidil Haram, dan keadaan terkawal dalam keadaan SOP juga dipatuhi di sana. Dan Hajah Fatin Anis, mungkin seperti mana yang sedia maklum, banyak juga jemaah haji Malaysia yang tahun ini mungkin peluang untuk pergi, tetapi akibat pandemik COVID-19 tak dapat pergi, tertangguhnya haji di situ. Jadi dalam keadaan sedih, resah, gelisah dan sebagainya. Mungkin Hajah Fatin ada sedikit kata-kata semangat dan juga pesanan buat mak, ayah, datuk, nenek yang tertangguh haji pada tahun ini, untuk memberikan kembali nilai tambah pada semangat mereka untuk sama-sama menunggu giliran yang seterusnya. Mungkin ada sedikit pesanan? Saya ada kisah sahabat ulama yang saya ingin kongsikan sebab ianya adalah bagi saya pengajaran yang penting bagi saya dan mungkin juga untuk para penonton Tanyalah Ustaz. Jadi ada satu waktu di mana seorang ulama, dia bernama Abdullah bin Mubarak, dia bermimpikan tentang dua malaikat yang sedang berbual, di mana dalam perbualan itu malaikat itu mereka bertanyakan berapakah tahun ini bilangan haji yang akan membuat, dan katanya 600,000. Dan pada tahun itu salah satu malaikat itu pun berkata haji mereka itu mungkin tidak akan diterima. Apabila mendengar ini, Abdullah bin Mubarak dia merasa sangat sedih kerana dia pun adalah salah seorang haji pada tahun itu. Kemudian malaikat itu pun meneruskan perbualan dan mengatakan tetapi oleh kerana seorang tukang kasut di kota Damsyik, dia punya niatnya untuk membuat haji diterima, namun pada tahun itu dia tidak menunaikan haji. Tetapi oleh sebab dia seluruh jemaah haji pada tahun itu diterima haji mereka. Jadi apabila Abdullah bin Mubarak bangun daripada tidurnya, dia bertekad untuk mencari tukang kasut ini yang bernama Ali bin Al-Mufid di kota Damsyik. Setelah dia berjumpakan dengan Ali bin Al-Mufid ini, dia pun bertanyakan, kenapa engkau tidak menunaikan haji tahun ini? Kemudian Ali ini pun berkata, sebenarnya aku memang telah berniat untuk membuat haji selama 30 tahun. Dan pada tahun ini, aku telah cukup wang untuk menunaikan haji. Tetapi dengan izin Allah, aku tidak menunaikan haji tahun ini. Jadi Abdullah bin Mubarak dia tertanya-tanya kenapa dia tidak menunaikan haji sedangkan sudah cukup kan duitnya. Kemudian dia bertanya lagi, dan pada mulanya Ali ini tidak mahu menceritakan kepada Abdullah mengapa, dan kemudiannya setelah bersungguh-sungguh juga Abdullah ini mengetahui, dia menceritakan ada satu malam yang apabila Ali ini dia nampak jirannya bersama keluarga sedang menikmati hidangan. Jadi dia pada waktu itu dalam hatinya terdetik dia ingin jirannya menjemput dia untuk makan sekali. Namun sehinggalah selesai makanan tersebut, hidangan itu, jiran itu tidak menjemput sama sekali Ali. Dan kemudian jiran itu pergi berjumpa dengan Ali dan dia berkata, minta maaf aku tidak mempelawa engkau ke tempat kami makan, kerana sebenarnya kami sekeluarga telah tidak makan selama 3 hari dan anak-anakku dalam keadaan kelaparan dan kedahagaan. Jadi tadi aku terjumpa seekor keledai yang sudah mati di tengah jalan dan aku mengambil daging itu untuk isteriku masak untuk kami makan malam ini.
Jadi daging keldai itu jirannya berkata memang halal untuk kami kerana kami dalam keadaan yang sungguh kelaparan dan kedahagaan. Tetapi aku tidak boleh mempelawa daging itu kepada engkau, wahai Ali. Jadi apabila Ali ni dia mendengar daripada jirannya berkata begitu, dia terasa seperti aku ada 3,000 dinar yang aku telah simpan untuk membuat haji tahun ini. Tetapi bila aku mendengar jiran aku sedang berada dalam kesusahan, aku rasa itu lebih baik untuk aku menolongnya dengan duit aku daripada aku pergi haji. Dan oleh kerana keikhlasan dia itu, apabila Abdullah bin Mubarak ni mendengar cerita sebab Ali ini tidak pergi ke menunaikan haji, dia terasa terpesona dengan keikhlasan Ali bin Al-Mufid. Dan pengajaran yang saya ingin kongsikan di sini adalah mungkin memang kami terpilih pada tahun ini semua jemaah untuk menunaikan haji. Tetapi mungkin kerana niat-niat jemaah haji tahun ini yang tertangguh adalah penyebab haji kami diterima, dan niat haji jemaah haji yang tertangguh pada tahun ini juga diterima. Dan juga sesungguhnya memang Allah itu tidak akan merugikan usaha hamba-hambanya. Yang itu yang saya ingin kongsikan bersama penonton semua. Alhamdulillah, terima kasih untuk satu pesanan yang cukup hebat dan kisah untuk semua keluarga besar Tanyalah Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada Hajah Fatin Anis Atirah Daud atas perkongsian berkenaan dengan kisah untuk perjalanan mengerjakan ibadah haji tahun 2020 1441. Terima kasih diucapkan kepada Hajah. Assalamualaikum. Dan sidang penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu sifat yang cukup hebat bukan ada pada semua orang, tetapi hanya mereka yang bersih hatinya dan hebat keterampilannya, yakni bukanlah menjadi pemerhati kepada pertelingkahan dan bukan juga menjadi batu api penambah pergaduhan dan sebagainya, tetapi menjadi seorang yang cuba untuk mendamaikan. Jika dia tidak boleh mendamaikan, maka dia mencari orang lain yang lebih berkebolehan untuk mendamaikan pertelingkahan tersebut. Tetapi niat di dalam hatinya tidak mahu melihat pergaduhan, putusnya silaturahim. Yang ingin dia lihat adalah berhubungnya silaturahim dan menjadi baik hubungan itu selama-lamanya hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak meneruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita yang bertanyakan soalan. Baik, apakah soalannya? Sama-sama kita nantikan. Okey, baik, soalan dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Andai kita melihat pertelingkahan depan mata secara tidak sengaja, adakah menjadi tanggungjawab untuk mendamaikan mereka? Apakah hukum andai membiarkannya demi menjaga hubungan kedua-duanya? Sekian, terima kasih Puan Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang ditanyakan. Bila mana ternampak di depan mata tiba-tiba tanpa sengaja, bukan kita tengok daripada awal tapi tiba-tiba nampak. Tapi adakah kita patut menyelesaikan ataupun kita membiarkan begitu saja demi menjaga hubungan kata tadi? Jadi bagaimana Ustaz? Baik, soalan tadi tentang usaha untuk mendamaikan, adakah sesuai ataupun tidak. Ya, betul. Dalam Quran yang disebut oleh Allah, fa aslihu baina akhawaykum, maknanya hendaklah kamu mengislah, mendamaikan pertelingkahan yang berlaku di antara dua puak ataupun dua golongan. Dan ini menjadi satu tanggungjawab sebenarnya, ya. Kita sebagai seorang Muslim, kalau sekiranya sama ada sengaja ataupun tak sengaja lah, ya, yang kita ternampak, tertengok. Kalau kita di Mekah ni biasalah, tuan-tuan dai, tengok Pak Arab ni kadang bergaduh dia bergaduh kasar Arab ni, macam-macam bunyi ni. Kita kata, aku ni nak boleh ke jadi pendamai ataupun nak jadi orang tengah? Kita kata tak mampu kita. Satu mungkin communicate kan bahasa, daripada bahasa Arab, kita tak tahu bahasa Arab. Tapi usaha niat kita nak usaha nak mendamai. Kalau kita kata kalau sekiranya lah, aku ni boleh jadi orang tengah mendamaikan di antara mereka ni bergaduh. Apa hal dia bergaduh ni?
Kadang-kadang depan Kaabah pun bergaduh, ya, dalam Masjid Haram pun bergaduh. Itu contohlah. Kita kena lihat tuan-tuan, ya, keadaan kita dengan kemampuan yang ada. Yang disebut mastata'. Maksud dia sedaya upaya kita kena lihat atas diri kita. Kalau kita boleh, kita mampu, maka mengapa tidak kita menjadi orang yang disebutkan tadi, orang yang nak mendamaikan. So kalau kita tak mampu, kalau sekiranya kalau aku masuk campur ni, aku takut dengan aku sekali habis, ya, ada jadi perbalahan yang lagi besar. Kalau sekiranya kita rasa kita tak ada kemampuan, kita kata tak apalah. Bukan maksud memerhati itu saja, ya, dalam keadaan tidak berusaha menjadi, kita kata itu yang kita hanya mampu, tetapi nak melihatkan kalau sekiranya itu saja yang kita boleh, dan kita benci dalam hati kita dengan sesuatu yang disebutkan tadi, kemungkaran, kejahatan, ya, maknanya bergaduh ni daripada syaitan, bergaduh ni daripada iblis. Kita benci kepada pergaduhan, kita benci kepada persengketaan tadi, itu pun kira sudah memadai lah. Itu kita kata sebagai kalau tahap imannya selemah-lemah iman. Tapi kalau kita katakan melihat kemungkaran, marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi, maka hendaklah kita cegah dengan kuasa yang ada. Kalau kita tak mampu dengan lisan, nampak, kita menggunakan lisan kita beri nasihat, yang katakan tadi ada pelan damai dan sebagainya. Kalau tak mampu juga, ini dengan hanya hati yang disebutkan, aku benci dengan persengketaan berlaku. So Nabi kata wazalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Baik, tuan-tuan sekalian, maknanya apa dia? Kalau nak letakkan diri kita tadi orang yang boleh mendamaikan, itu suatu, orang kata apa dia, suatu habuan kita lah. Artinya kita nak cari pahala dan kita nak mendamaikan, mengislahkan orang ini. Ya, banyak kelebihan dia tuan-tuan. Tapi kalau sekira kitanya tadi, kalau kita masuk campur, akan mengeruhkan lagi keadaan. Contoh pergaduhan suami isteri lah da'i. Ya. Tuan-tuan sekalian. Bila mana suami isteri ni, ialah kita sebagai mak bapak, bila mana anak kita mengadu pada kita, biasa anak perempuan, ya, bagi tahu pada mak, bagi tahu pada bapa masalah suami, cerita aib suami pada mak bapa, dan bila mana cerita ini apa semua, bagaimana mak dengan mak bapak tadi. Kadang-kadang mak dengan bapak tadi bukan nak mencetuskan suasana aman dan damai. Akhirnya dia pula, mak bapak pula, ya, minta supaya eloklah, engkau cerailah dengan dia ni, aku tak nak tengok muka dah. Muka menantu ni hantu. Itu contohlah tuan-tuan. Ini teruk sangat dah. Ya. Sampai mak bapak pula menjadi hakim pula di situ. Sepatut mak bapak yang meleraikan ataupun nasihat anak. Sabarlah long, sabarlah Liza, sabarlah Wati umpamanya. Ya, jangan bergaduh, tak apa. Ini resam kehidupan. Mak bapak, mak abah dulu macam tu juga. Tapi bila mana dah ada pengalaman gini-gini, ini sebagai satu permulaan hidup. Maknanya tak ada orang yang tak bergaduh lah, nak ceritanya hubungan suami isteri. Yang pentingnya tadi, mak bapak bila dengar suatu aduan ataupun rungutan daripada anak tadi, sepatutnya mak bapak dia menjadi apa dia, orang tengah untuk meleraikan dan mendamaikan anak tadi yang bergelar isteri. Ini nak ceritanya banyaklah dalam masyarakat kita. Bergaduh suami isteri ni biasa. Kalau tak bergaduh tu luar biasa. Cuma tadi kita bukan nak meletakkan lagi ketegangan, tetapi kita nak meletakkan suatu nilai yang disebutkan tadi, damai. Biarlah mereka hidup. Mak bapak ni kalau boleh jangan campur tangan, kecuali ya diperlukan untuk mendamaikan mereka daripada perbalahan pergaduhan. Jadi itu antara, kalau kita ambil balik tadi, ertinya sama ada di depan mata ataupun tidak, sengaja ataupun tidak, sebaik-baiknya kalau kita boleh celah, kalau kita boleh masuk, maka cuba kita usaha ikhtiar untuk mereka berdamai. Mudah-mudahan ya kita di antara yang dapat menjadi pengislah ataupun apa dia pendamai mereka yang bermusuhan, bergaduh dan seumpama. Betul, saya cuba untuk menjadi pendamai, bukannya batu api, menambahkan lagi pergaduhan di antara dua yang sedang bersengketa. Baik, bila sebut tentang batu api Ustaz ya, kita ada soalan dari penonton kita bertanyakan berkenaan dengan batu api katanya. Kita ada soalannya. Baik, kita lihat di WhatsApp tanya Ustaz dari sahabat kita. Tuan Muhammad dari Negeri Sembilan. Apakah soalannya? Baik, Assalamualaikum. Ustaz dan Da'i, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Terima kasih mendoakan. Soalannya, lawan kepada konsep kedamaian ialah al-islah, ialah batu api. Apakah cara terbaik bagi mengelakkan diri terjebak dalam sikap
batu api. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Muhammad. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan nak elak diri, akan cegah diri daripada menjadi seorang yang disebut sebagai batu api. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita lihat mereka yang disebut tadi pencetus pertelingkahan ataupun penyemarak kepada lagi pertelingkahan, pergaduhan, firestone ni yang katakan batu api ni, tujuannya apa dia? Tujuan dia nak melihat orang ataupun golongan puak yang bergaduh antara salah satu golongan, salah satu puak tadi, memang dia ni memang benci daripada awal lagi. Jadi bila bergaduh, di antara niat dia nak melihat kemusnahan hidup satu golongan ni ataupun satu puak ni. Dia benci sungguh. Ataupun ada kepentingan yang lain umpama. Kalau peringkat negara umpamanya. Dia suka negara ni musnah, negara ni hancur dalam peperangan. Sebab kenapa? Kalau negara ni ada, maka mungkin barangkali negara terjejas dari sudut pembangunan, ekonomi dan seumpama. Ini dalam konteks yang lebih besar lah kita kata. Tapi kalau kita kata tadi, di antara suami isteri tadi, ada yang jadi batu api. Ini masalah kadang-kadang. Kawan-kawan isteri ini bila dia dengar yang isteri pula cerita macam-macam aib suami daripada satu-satu daripada luar sampai dalam kelambu, yang mana isteri kita ni cerita pada kawan dia, bila mana dengar nampak kadang-kadang kawan ni pula aku rasa ginilah, I rasa dah mula I dah, I rasa beginilah, you ni dengan dia ni tak serasi dah, I rasa elok you minta cerai lah dengan suami you. Sebab dah selalu sangat ni tak dapat nak settle, tak dapat nak solve problem dan sebagainya. Jadi eloklah you ceraikan dengan dia. Lepas you cerai dengan dia, I pula boleh ambil dia pula sebagai suami. Itu contoh, itu contoh gurau ya tuan-tuan. Nak sebutnya, yang ni orang yang menjadi pencetus, dosanya Allah, dosa yang besar. Dosa besar. Sebab inilah yang disukai oleh iblis dan syaitan. Dia suka kita bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Dia tak suka kita berbaik-baik. Itu yang kita kena faham. Jadi kerana itulah tadi, bila batu api ni, dia tak tahu yang perbuatan jadi batu api ni suatu dosa yang cukup dilaknat oleh Allah. Bahkan kalau kita katakan orang yang batu api ni, kita tahu dah. Dia nak lihat kehidupan satu keluarga tadi musnah, hancur. Dia nak melihat tadi kalau kata negara musnah. Dia nak melihat kaum tadi biar sentiasa berantakan, berpecah belah di sana dan di sini. Kerana itu kalau berlakunya disebabkan dia, maksudnya kalau berterusan berlakunya pertelingkahan, perbalahan, pergaduhan disebabkan si batu api ni, ingat dia tak akan selamat. Dia menjadi manusia yang cukup dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ada satu lagi soalan di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita berkenaan dengan pendamaian dan sebagainya, tetapi kita minta Ustaz untuk buat kesimpulan. Soalan itu kita tak sempat untuk ambil kerana masa mencemburi. Jadi Ustaz, kesimpulan hari ini Ustaz untuk berdamai. Di sini saya nak menyebut tentang orang yang berusaha untuk mendamaikan suatu pertelingkahan, pergaduhan, perbalahan. Sebagaimana di dalam kitab Sahih Bukhari menyebut, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dia ruas ulang manusia itu, maka wajib atasnya bersedekah. Dan bila mana matahari terbit, bermulanya matahari terbit, kita yang berusaha untuk mendamaikan pertelingkahan dan perbalahan, pergaduhan itu, maka baginya pahala sedekah yang cukup besar. Nampak tuan-tuan? Ini antaranya. Jadi ertinya apa dia? Sebagai khulasahnya, pengajaran, kesimpulan yang kita letakkan di sini, jadilah orang yang suka mendamaikan daripada berlakunya berterusan perbalahan dalam konteks yang lebih besar lagi, yakni peperangan di antara negara dengan sebuah negara yang lain. Tak kiralah negara Islam dengan negara yang bukan Islam. Begitu juga kalau kita ambil mengislah, mendamaikan bukan hanya orang Islam dengan orang Islam. Mendamaikan juga di antara pergaduhan berlaku di antara satu golongan dengan satu golongan, satu bangsa dengan satu bangsa ataupun agama dengan agama yang lain. Maka Islam meletakkan iaitu Islam adalah agama keamanan tadi, agama kesejahteraan, agama yang menyelamatkan. Bila Nabi menyatakan aslim taslam, maka kamu terima Islam, maka kamu akan selamat. So disebutkan tadi Islam is a religion of peace, maknanya Islam diletakkan sebagai agama yang menyelamatkan ummah. Maka kerana itu
tugas sebagai seorang insan manusia, maka perlunya kita jadi seorang reformis. So kalau katakan hukuman yang diletakkan kepada pesalah, maka kita meletakkan hukuman itu sebagai bukannya sebagai suatu hukuman denda, tetapi dia disebut sebagai reform of the offender. Maknanya kita nak mengislahkan pesalah-pesalah daripada mereka meneruskan apa dia perlakuan jenayah mereka, akhirnya ada keinsafan. Ini dari sudut Islam. Kalau kita letakkan hukum Islam yang sebenar, kita harapkan mudah-mudahan bila mana adanya sesuatu kerosakan yang berlaku ataupun tadi perkara-perkara yang apa dia kontradiksi dengan nilai fitrah manusia, maka cepat-cepatlah kita perbaiki yang disebutkan tadi dengan gelaran namanya al-islah tadi, iaitu pendamai. Wallahu alam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah. Boleh tutup dengan doa ringkas, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Hakim bersama ahli panel Ustaz Jazlan Abdullah dengan topik akidah tukang ramal. Terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dan terima kasih diucapkan kepada bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.